بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman seterusnya daripada surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas. Lain sikit suara Lain Safas. dia tone bawah sikit Ustaz ni. Insya-Allah. Syafakallah Safas. Semoga terus sihat, terus cepat sembuh. Insya-Allah. Amin amin. Dan dapat terus momentum kita insya-Allah. Sama Tapi semua, sekarang pun okey je. Ya, Suara je sikit. boleh dengar Ustaz ya. Okey. Di antara kelam-kelam apa sebagainya. Jadi harapkan pada tuan-tuan yang berada di rumah juga dapat mendengar dengan jelas dan dapat memahami isi surah Al-Hujurat ini yang memberikan penjelasan tentang bagaimana etika sosial kita bersama dengan masyarakat. Dan sudah tentunya ini adalah salah satu surah selepas surah Muhammad. Surah Al-Hujurat adalah surah yang memberikan panduan bagaimana kita menghormati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Muhammad, surah Al-Fath dan juga surah Al-Hujurat. Kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 516, iaitu bermula daripada ayat yang kelima, respons saat berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diikuti pada ayat 6 hingga 8 perintah agar mengesahkan, ya, bukan mengesahkan, mengesahkan berita yang dibawa oleh orang-orang yang tidak dikenali ataupun orang yang fasik. Diteruskan pada ayat yang ke-9 hingga 10 perintah untuk mendamaikan konflik antara orang-orang beriman dan perintah untuk memerangi kelompok pembangkang. Seterusnya larangan menghina dan mengejek sesama manusia. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 5 hingga 9 untuk kita memahami lebih lanjut apakah etika sosial dalam kita berkawan, bermasyarakat. Mari sama-sama bersama Ustaz Tar. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar hari ini? Moga-moga terus dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sampai ke halaman 516. Masya-Allah. Sikit lagi Ustaz Fas. Ya. Oh, masya-Allah. Moga-moga dapat ulang balik yang ni Ustaz Fas. Insya-Allah. Amin ya rabbana. Dan kita nak baca permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sekalian, ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-9. Wow, panjang ah. Jadi jika sudah bersedia, mari kita cuba bacaan, kita baca sama-sama dengan bacaan murattal jaharkah insya-Allah. Jom kita cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum sabaru hatta تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا
فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-5 hingga 9 Ustaz ya. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi memimpin bacaan tuan-tuan yang berada di rumah ya, dan ayatnya panjang sampai ke bawah lah ya. Surah Al-Hujurat ini surah Madaniyah. Sudah tentunya surah Madaniyah ni ayat yang panjang-panjang Ustaz ya, untuk memberi peraturan kepada kita yang sudah pun kita lihat sebelum ini. Apabila seseorang itu ada di kalangan mereka pada zaman Nabi itu, pada ayat 4 semalam ya sebelum ini, yunadunaka min wara
il hujurat. Mereka itu menyeru ataupun menempik, ya, memanggil Nabi hoi-hoi begitu saja, Muhammad Muhammad, daripada luar bilik Nabi. Maka digelar sebagai orang yang la yaqilun, ya, bahawa sebenarnya mereka ini kurang akal, orang yang tidak berakhlak, ya, yang memanggil daripada terutama memanggil kepada orang-orang yang mulia dengan gelaran-gelaran yang tidak sepatutnya, Ustaz, ya, dengan nada yang tak betul. Panggil tuan pengetua dengan panggil nama dia saja. Kalau nama cikgu pengetua tu Ahmad lah contoh, ai Ahmad kan, panggil gitu saja. Ataupun dengan orang-orang yang mempunyai yang lebih tua daripada kita, ya. Di sini ada adab yang sebenarnya kita belajar di dalam Al-Quran. Maka Allah menyatakan pada ayat yang kelima, walau annahum sabaru, kalaulah mereka itu boleh bersabar, hatta takhruja ilaihim, sampailah engkau keluar wahai Muhammad, lakana khairan lahum, itu adalah lebih baik, kerana itu adalah satu tarbiyah, satu akhlak, dan ianya adalah sebagai satu penghormatan kepada Nabi. Kerana apabila seseorang itu tidak mampu untuk menghormati kepada Rasul, ya, tidak mampu menghormati kepada legasi Rasul yang ada sampai sekarang ini, menghormati pada orang-orang yang membawa kebaikan, misalnya ustaz-ustaz, kepada para ulama yang membawa kepada kebaikan, maka ia adalah sebagai satu perkara yang boleh membawa kepada keburukan. Dan Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim, Allah mengampunkan, Allah Maha Penyayang. Maksudnya ini adalah sebagai satu jenayah ataupun satu kesilapan sebenarnya pada zaman Nabi apabila seseorang itu tidak memanggil Nabi dengan cara yang betul. Seterusnya Allah menyatakan, ya, sebagaimana kita maklum bahawa surah Al-Hujurat ini ada beberapa kali ya ayyuhallazina amanu. Semalam kita lihat pada ayat yang pertama, ayat yang kedua. Hari ini kita lihat pada ayat yang ketiga ataupun ya ayyuhallazina amanu yang ketiga, maksudnya wahai orang-orang yang kata bahawa dirinya beriman, jika datang suatu berita ataupun jika datang fasiqun binaba'in, dengan satu berita. Apa maksud fasik? Fasik ini adalah orang yang dia dapat apa saja, Ustaz, dia sampaikan. Dia dapat saja berita, dia sampaikan. Zaman sekarang ni kalau ada WhatsApp, ya, maksudnya dia print screen je, kemudian dia forward pada orang lain. Orang tak tahu sebenarnya apakah mesej sebenar, dan ia boleh menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan yang bahaya. Itu sebabnya Allah nyatakan kalau kita dapat berita yang tak pasti, dapat WhatsApp, dapat orang forward ataupun orang cakap dekat kedai makan, jumpa kawan, apa-apa sebagainya, fatabayyanu, itu adalah tugas bagi orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud fatabayyanu? Sahkan betul tak berita tersebut, adakah datang daripada beliau, adakah maksudnya begitu. Kalau kita buat latihan, Ustaz, ya, dia ada istilahnya radio buruk, kan. Yang kalau ada 30 orang lah, kita sampaikan daripada orang pertama sampai orang kedua, 3, 4 sampai orang 30 tu, entah apa dia punya mesejnya. Jadi dalam hidup kita ini kita tak boleh jadi radio buruk. Kita mesti jadi radio baru. Radio baru tu macam mana? Iaitu kita sentiasa fatabayyanu, pastikan orang yang bercakap sumber yang asal itu didapati. Jika tidak, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kesannya ada dua, iaitu kamu boleh membahayakan satu kaum bijahalah, ya, bukan sekadar seorang, Ustaz, ya, satu kaum. Mengapa satu kaum? Kerana mungkin daripada orang ini dia bila dinyatakan tadi dia bawa berita, maka kita pun viralkan daripada maklumat yang A, dia boleh jadi C ataupun D yang boleh merosakkan kepada reputasi kebenaran yang sedang dilakukan. Dan kesannya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kan kamu menjadi orang yang menyesal atas apa yang kamu lakukan. Fa'altum maksudnya kita buat tanpa sengaja, Ustaz, ni. Kadang-kadang kita sekadar berborak aja. Tapi kalau kita tidak ada disiplin fatabayyanu, kesannya ialah kita mudah je nak menyalahkan orang. Kita rasa orang ni cakap begini, padahal perkara itu bukanlah kebenaran. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, kita berborak ke, kita dapat WhatsApp ke, dapat email ke, pastikan sumbernya benar, dan inilah disiplin bagi orang-orang yang beriman. Wa'lamu, ya, ketahuilah sesungguhnya fikum Rasulullah, kamu berada di sisi Rasulullah. Pada zaman ini walaupun Nabi sudah wafat, tetapi ada hadis-hadis, ada sunnah Nabi yang masih ada, dan orang-orang yang masih mengamalkan sunnah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum, jika Nabi Rasul itu mentaati kepada kamu, fi kathir minal amr la'anittum, maka kamu pasti mendapat kesusahan.
Yang ini adalah satu satu apa Ustaz ya? Istilahnya satu kaedah. Bukannya Nabi ikut cakap kita, tetapi kita yang ikut kepada cakap Nabi. Hadis yang ada tu kita ikut, bukannya kita pilih-pilih mana hadis ikut kita ambil, kemudian yang lain tu saya buat teori sendiri. Itu bukan kaedah yang sebenarnya. Walakinallaha habba ilaikumul iman. Sesungguhnya tetapi Allah menanamkan, membuat cinta kepada kamu iman dan dihiaskan pada hati kamu dan membenci kepada 3 perkara, iaitu kekufuran, kepada fasik dan juga asyan, kepada kederhakaan. Dan inilah cara untuk kita dipimpin terus berada di atas jalan yang lurus. Jadi maksudnya di sini Ustaz ya, betapa pentingnya untuk kita ikut pada Nabi, ya, hormat kepada Nabi, sunnah Nabi itu diikut sebaik mungkin. Bukannya tengoklah kalau hadis Nabi sesuai dengan saya, ikut. Ini zaman sekarang lah, pasal Nabi tak ada sekarang, sudah wafat. Tapi kita pilih-pilih hadis, pilih-pilih ayat Quran, kalau sesuai dengan saya, okey saya ambil. Kalau tidak, itu akan menyebabkan banyak lagi kesusahan yang berlaku. Pasal Nabi bawa ke akhirat. Kita ini kalau ikut kepada apa yang kita belajar dalam surah-surah sebelum ini, apa pendapat kita ini boleh membawa kita kepada dunia semata-mata Ustaz ya, tanpa panduan wahyu. Jadi Allah menyatakan mereka yang tidak mahu ikut sunnah Rasul ya pada zaman ini, kalau zaman Nabi itu ikut Nabi itu sendiri, maka orang ini adalah yang kufur, fusuq dan wal asyan. Ya, yang pertama tidak bersyukur, yang keduanya melakukan fasik, iaitu sentiasa derhaka, dan juga isyan ini adalah membuat perkara-perkara maksiat kerana tidak mentaati kepada Rasul itu sendiri. Sebabnya Allah menyatakan kalau kita dapat ikut Rasul, suka ikut Rasul, rindu nak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah kata ini adalah fadlam minallah, satu kurniaan daripada Allah dan satu nikmat yang besar, satu perkara yang sepatutnya menyenangkan. Kalau kita tak suka ikut Nabi, ada orang kata Ustaz ni, saya baca Quran tapi saya tak nak ikut hadis. Ya kan? Dia baca Quran pun sebenarnya dia ikut pendapat dia je. Dia bukan ikut pendapat para ulama yang berujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah orang yang tak mendapat nikmat sebenarnya. Wallahu alimun hakim. Allah lah yang amat mengetahui, amat bijaksana. Jadi ini adalah satu panduan penting. Dan ayat yang ke-9 agak panjang Ustaz ya. Agak panjang. Kita nak lihat sebahagiannya, tapi kita baca dahulu sekali lagi. Ayat yang panjang ini, panjang pun tak apalah Ustaz ya, pasal dia ada banyak permata-permata yang perlu kita beri perhatian. Ayat ke-9 yang kita akan ulang balik semula bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-9 dalam 3 baris. Kita nak baca sama-sama. Tadi kita dah baca, kita ulang lagi sekali, kita baca sekali lagi ayat ke-9. Boleh ibu ayah sekalian? Boleh, nampak angguk tu. Boleh, jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم.
Allahul Azim. Ayat yang ke-9 ini adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-6 sebentar tadi tentang disiplin orang beriman Ustaz ya. Bila seseorang itu dia sahkan berita ya, kita kadang-kadang ada masalah A dengan B, jangan pula B menyampaikan kepada C D E ataupun A menyampaikan kepada seluruh dunia, tetapi sepatutnya ialah A dengan B ini bertemu untuk menyelesaikan. Bila dia sampaikan berita-berita itu pasal A ini yang dia tak suka ke kepada orang ramai, maka kesannya ialah kalau ianya tidak disahkan, maka itulah yang menyebabkan kalau ayat yang ke-9 ini wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu ya, sampai orang beriman itu boleh berbunuhan. Maka kita nak melihat lebih lanjut lagi selepas ini, namun kita saksikan dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu perkataan kita habba ataupun hababa, perkataan yang bermaksud mengasihi ataupun mencintai. Allah tanamkan kecintaan kepada iman itu apabila seseorang itu cuba untuk mentaati kepada Rasul, bukannya Rasul yang mengikut kepada kehendak diri sendiri. Inilah cara apabila kita taat pada Rasul, ianya menyebabkan kita akan ditanamkan kecintaan kepada iman dan akhirnya kita akan benci kepada kekufuran. Dan inilah yang berlaku, yang patut kita usahakan dalam hidup kita seharian. Terus kita berselawat pada Nabi ketika kita berehat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Sewaktu kita bersama, saling setia menimba ilmu, tanpa mengenal erti penajmu, ingatkah kau lagi? Satu rangkap saja untuk hari ini, dapatkan original. Ini antara satu nasyid tentang ukhuwah Ustaz Fazah. Kalau mula dia mungkin Ustaz Fazah ingat ukhuwah yang terbina gitu kan. Tapi lirik dia Ustaz Fazah, waktu kita bersama saat ini tuan-tuan dan puan ibu ayah sekalian, kita berada di halaman 516, kita bersama saling setia menimba ilmu. Saya tak pernah tinggal Ustaz walau satu hari, walau satu halaman, Allahu Akbar kan, tanpa mengenal erti penat jemu. Di satu hari nanti kita akan bertanya, ingatkah kau lagi? Awak ingat tak dulu masa muka surat 300 tu? Ya, apabila kita melihat dalam surah Tur Ustaz ya, memang itu antara sifat orang-orang yang berada di syurga. Subhanallah. Dia cakap tentang musyfiqun kan, kita ni bergegar-gegar nak pukul 12 ke apa ke, ingat lagi tak kan? Kau ingat lagi tak yang abah ajak kamu kan, kamu sibuk apa sebagainya. Perkara-perkara itulah satu ungkapan yang amat indah ya. Jika kita dapat ucapkan apabila sampai satu di dunia Ustaz ya, tapi apabila di syurga bersama dengan ahli keluarga, kerana kita bersama dengan Al-Quran. Allahuakbar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan insya-Allah. Jadi kita singgah sekejap tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, kita nak lihat apa fokus ataupun kalimah yang kita nak tumpukan dalam sesi ulang kaji tajwid kita pada hari ini. Sama-sama kita ikuti. Iaitulah menyempurnakan sebutan sifat tebal dan nipis dalam ayat yang ke-11. Iaitulah daripada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat daripada wala tanabazu bil alqab. Kalimah yang kita nak fokuskan antaranya pada kalimah bil alqab, iaitu al, kalimah bil al, selepas al itu ada qaf. Qaf itu tebal kan sifatnya. Jadi al itu kita jangan terkesan dengan nak tebalkan qaf. Jadi bil al, jadi bil al kita dah tebal dah al tu sebab nak sebut qa tu. Jangan, kena hati-hati. Bil al, selesaikan dulu. Bil al, lepas tu qaf. Bil alqab, ba tu ringan balik, jangan terkesan pula dengan qaf tu. Bil alqab, jadi ba pula kan.
b. Kan? Jadi kena hati-hati. Kalau kita ringankan, tipiskan pada al, jangan sampai qaf pula terkesan. Bil alqab. Tak kena juga. Dia kata macam mana ustaz? Dia tak boleh lari Ustaz Fas, dia kena face to face dengan guru. Talaki. Maknanya guru betulkan bacaan kita, guru semak bacaan kita kan. Okey, satu. Kemudian kita lihat lagi pada kalimah al-fusuqu. Al-fusuqu. Ini pun kena hati-hati, iaitu sin sebelum qaf supaya dia tak bunyi tebal pada sin. Al-fusuqu, sebab nak tebalkan qaf, sin tu terkesan. Saya banyak perhati Ustaz Fas dalam azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ra tebal. Sin tu dia terikut ra tu. Ra tu Rasul bunyi tebal. Allah dia bunyi tebal. Dia Rasul. Ra saja tebal, sin tak tebal. Jadi sama juga kat sini, fusuqu, qaf baru tebal. Jadi itu antara dua kalimah yang perlu kita beri perhatian dalam ayat yang ke-11. Apapun saya ucapkan selamat mencuba dan selamat untuk semak bacaan kita dengan guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar, ya. Kita belajar bagaimana memastikan jangan huruf tu terikut-ikut Ustaz, ya. Bacaan tu tepat, dan lebih daripada itu ialah kita nak melihat kepada apakah intipati bagaimana kita tidak terikut-ikut dengan kumpulan orang yang fasik Ustaz, ya. Orang yang fasik itu yang kita lihat nanti. Namun pada ayat yang ke-9 yang panjang yang telah dibacakan sebelum rehat tadi, wa in ta'ifatani minal mu'minin, ya. Ini perkara yang menarik Ustaz, ya. Allah tak cakap ini wa in ta'ifatani minal muslimin, tetapi minal mu'minin. Nak ceritanya bahawa ada kemungkinan orang beriman dua-duanya boleh bergaduh Ustaz. Masya-Allah. Jadi janganlah pula ada yang kata dia ni beriman tapi tak boleh bergaduh pula. Tak, memang Allah iktiraf bahawa orang beriman boleh bertengkar. Kerana apa? Kerana ada masanya orang beriman ini dia tidak mengikut kepada peraturan, ya, sebagaimana ayat 6 tadi, fatabayyanu, bila dia ada masalah A dengan B, dia pergi sebarkan berita pada orang lain, dan kalau orang lain tidak sahkan berita tersebut, maka dia boleh mewujudkan satu pertengkaran yang boleh menyebabkan kepada iqtatalu, iaitu sampai membunuh. Fa aslihu bainahuma, maka apa peranan kalau A dengan B bergaduh? Kena ada yang ketiga mendamaikan Ustaz. Kalau macam anak kita lah, A dengan B, anak kita bergaduh, maka si ayah kena damaikan. Bukannya si ayahnya pergi sebelah A ke sebelah adik ke kakak ke, tak, perlu damaikan. Fa in baghat, ya, jika ia menzalimi ihdahuma 'alal ukhra faqatilu lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika ada yang barat, apa maksud yang barat, menzalimi ini dah di islah Ustaz, ya. Contohnya A dengan B, C datang, islahkan. Okey, jom buat perjanjian antara A dengan B, kau tak boleh buat begini, tak boleh buat begini. Maka apabila A ataupun B itu tidak ikut peraturan ataupun perjanjian, itu namanya barat. Ya, dia menzalimi salah seorang daripadanya, maka perlu dibunuh, ya. Maksudnya kalau A ikut peraturan, B tak ikut peraturan, A dengan C tadi kan pendamai. Betul. A dengan C itu bergabung untuk membunuh. Ini membunuh ni kalau kita bercakap tentang betul-betul bunuh lah. Tapi kalau katakan seorang itu ialah bukan membunuh saja, tetapi mungkin dia bergaduh macam itu, buat perjanjian juga macam anak kita lah, A dengan B, anak kita, kita buat perjanjian. Okey abang, lepas ni jangan tumbuk kakak. Kan, dan kakak jangan pula pergi cubit adik, pasal dua-duanya saling ni kan menggunakan fizikal. Maka bila salah seorangnya tidak mengikut peraturan, maka perlu dikenakan denda kepada yang tak ikut peraturan. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Tetapi ketika kembali, ya, islah tersebut, ada yang nak kembali balik, contohnya C tadi yang tak ikut peraturan nak kembali balik, maka A B C kena fa'aslihu balik, ya, islah balik bainahuma dengan keadilan, wa aqsitu, iaitu dengan keadilan juga. Apa beza antara bil adl wa aqsitu? Adil ini adalah satu pengadilan yang terbuka, manakala waqsitu itu adalah pengadilan secara tertutup Ustaz, ya. Macam contohnya okey, kita bisik-bisik jelah dengan anak kita. Tapi kalau pengadilan terbuka ini sampai beritahu pada satu rumah ataupun dalam pejabat tu sampai beritahu pada perhimpunan bahawa kita perlu mengambil tindakan kepada A kerana beliau buat sekian, ya. Jadi perlu ambil tindakan kepada mereka yang sedang bergaduh, dan
apabila seseorang itu berbuat adil, Allah menyatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah amat suka kepada orang yang amat berlaku adil ketika private ataupun bersendirian Ustaz ya, dengan kawan 2-3 orang tu dia tidak berlaku zalim di antara satu sama lain. Sebabnya bila bercakap tentang realiti mukmin ini, ayat ke-10 hingga ayat 11 kita nak baca agar kita memahami sebenarnya peranan kita sesama orang-orang yang beriman satu. Dan bila kita melihat kepada ayat yang ke-9 tadi, Allah menggunakan wa in ta'ifatani minal mu'minin, maksudnya kita tidak boleh menilai keimanan seseorang. Dia bergaduh ke, dia buat dosa ke, selagi dia Islam kita tak boleh cakap dia ni tak beriman, tak boleh. Pasal apa? Pasal Allah masih lagi menyatakan walaupun bermuduhan, mereka masih lagi digelar dengan perkataan al-mu'minin. Kalau Allah dah gelar begitu, walaupun kepada orang munafik pun Allah tak panggil ya ayyuhal munafiqun. Allah masih lagi ya ayyuhallazina amanu. Peranan kita jangan pula kita kata dia ni munafik. Tak boleh. Ya, Allah hanya beritahu tentang ciri munafik dan namanya pada Nabi itu saja. Pada zaman ini tak boleh pula kita labelkan sembrono, kerana itu bukan kaedah Allah buat dan kita tidak layak label orang munafik satu ataupun ini pasal dia depressed, ini kurang iman, tak boleh. Pasal iman adalah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh menilai. Ayat yang ke-10 hingga ayat 11 kita teruskan bersama Ustaz Tar. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Saya teringat tabayyan ni, kalau istilah sekarang dia tibayun gitu. Tibayun. Bukan tabayun. Betul. Jadi itu antara yang perlu diberi perhatian ya. Ustaz. Dan bila tibayun Ustaz ya, yang tibai orang dekat online, belum apa-apa lagi. Dia dah bagi komen sana sini sini. Sebenarnya kena tanya ayat awal ayat 6 tu. Wahai orang-orang yang klaim yang kata beriman, kau ni betul-betul beriman ke tak ketika tulis tibayun itu. Kalau tabayun itu tandanya kita. Jadi dia bukannya kita cakap pasal dia ni tibayun, dia ni tidak beriman, tak boleh cakap itu. Tetapi itu adalah muhasabah untuk kita sendiri. Ada beza ya di antara kita muhasabah diri dengan kita boleh menasihati kepada mereka yang suka tibayun. Misalnya kalau tidak kesianlah yang tulis tiba-tiba itu, yang ini tak beriman, munafik habislah kan. Terutama kalau kita sendiri termasuk dalam orang yang pernah komen tersebut. Kita teruskan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai giliran kita pula untuk menyambung bacaan. Kita dah dengar tadi kepasan Fadil Safas. Jom kita sambung ayat yang seterusnya, ayat 10 dan ayat 11. Menarik, ayat yang ke-11 pada hari ini kita jumpa satu bacaan gharib ataupun bacaan yang sedikit asing dalam antaranya adalah Imam Hafs an Asim. Ada 5 antaranya bacaan gharib, bacaan lain sikit Ustaz, jarang, tak biasa kita jumpa. Antaranya imalah, ishmam, lepas tu ada naqal kan. Yang kita nak jumpa hari ini iaitu dalam ayat yang ke-11 kalimah dia bi'salismu. Tu kan. Bi'salismu, kita tak baca bi'sal ismu, kita baca Hafsun an Asim baca bi'salismul fusuqu. Jadi dia panggil bacaan gharib. Apa dia? Naqal. Ada lagi tashil pun ada juga saktah. Ada 5 tu So antaranya kita jumpa hari ini iaitu naqal. Baik. Jom kita baca ayat yang ke-10 dan ayat ke-11 dengan bacaan murattal Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم
asa an yakunu khairan minhum wala نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-10 hingga 11 yang dibacakan sebentar tadi bercerita lagi tentang bagaimana hubungan di antara orang beriman Ustaz ya. Dalam rumah kita, di luar rumah kita, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, Allah tidak letakkan innamal mu'minun ikhwan, tapi ikhwah ini adalah asalnya adik-beradik sedaging Ustaz ya, sedarah sedaging. Tetapi bila Allah letakkan di sini atas dasar iman, iman itu menautkan hubungan kita lebih mantap daripada darah daging kita. Kerana darah daging kita ini akan terhenti ya apabila kita habis di dunia ini, kecuali apabila ada iman Ustaz ya. Iman itulah yang akan menautkan, yang akan membawa kita sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah peranan kalau seseorang orang beriman itu dia bersaudara macam anak-anak kita Ustaz ya. Dia bila bersaudara tu rapat itu dia selalu jumpa. Betul. Maka adalah peluang dia tersilap sikit dia bergaduh. Ya, kalau orang jarang jumpa, betul, kalau orang tu memang dah jauh, memang kita jarang bergaduh ya. Sebabnya yang paling banyak bergaduh dekat mana tuan-tuan? Dalam rumah. Ya, suami isteri ke, anak-anak ke, itu biasa. Tetapi apakah peranan bagi orang yang ketiga ataupun sesama sendiri? Fa aslihu, kena baiki, damaikan baina akhawaikum, di antara saudara kamu, dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Mengapa diberi rahmat? Kerana bila bergaduh Ustaz, akhirnya kita berkasih sayang. Itu keutamaan, maka Allah akan berikan rahmat kepada orang tersebut. Dan kalau seseorang itu dalam rumah boleh berdamai, ada berbeza-beza pendapat, anak beranak ke, suami isteri, tapi boleh islah, maka insya-Allah bila dia keluar rumah, insya-Allah dia mudah untuk, kalau bergaduh ke apa Ustaz ni, dia boleh islah cepat. Itu sebabnya kalau kita tengok orang beriman, kalau di luar rumahnya itu suka bergaduh, itu ada kemungkinan kalau susah sangat nak baik, dia ada kemungkinan dalam rumah kalau dia bergaduh suami isteri ke dengan anak ke, memang melayang-layang ya, apa-apa yang patut melayang. Kerana apa? Kerana apa yang ada dalam rumah kalau tak boleh dikawal, apatah lagi bila keluar daripada rumah, tentang pertelingkahan yang berlaku, yang boleh berlaku. Allah iktiraf perkara tersebut. Wahai orang yang beriman, apalagi seruan Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan mengolok-olok ataupun mengejek satu kaum. Pasal ejek ini Ustaz ya, dia bukan sekadar cakap sebagai individu, tapi kaum. Pasal kalau satu kaum tu dia ada geng dia. Kalau contoh dululah kan, sekolah rendah tu yang ada kepala ayah, saya ini kepala ayah awak kan. Kalau mula mengejek antara satu sama lain saja, merendah-rendahkan ataupun istilahnya mengolok-olokkan, maka dia bukan sekadar A lawan B, tapi dia akan bawa geng dia. Ya. Dan Allah kata bahawa asa an yakunu khairan minhum. Mungkin orang yang diperolok itu adalah lebih baik daripada kamu. Wala nisaa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun.
Dan bagi wanita, jangan pula dia mengolok wanita yang lain kerana mungkin wanita yang diolok tu lebih baik. Allah memberi penekanan pasal wanita ini kerana orang lelaki, orang perempuan, cara dia mengolok ni ustaz ya, memerli orang, memandang rendah ni dia lain. Itu sebabnya kalau kita bercakap tentang mengolok-olokkan ini, kesannya ialah orang akan ketawa. Contohnya kalau ada orang cakap, dah tengok kasut itu kedai RM2 kot. Kan, cakap kedai RM2 itu sendiri pun sebenarnya sudah mengolok-olokkan, lepas tu orang lain ketawa. Kan? Dan beza lelaki perempuan ialah apa? Kadang-kadang ada lawak yang dibuat oleh orang lelaki, orang perempuan ketawa, tapi orang lelaki lain saya tak rasa lawak pun. Kan, perbezaan psikologi itu Allah beritahu kerana ianya adalah satu dosa besar, iaitu mengolok-olokkan kepada seseorang. Seterusnya Allah cakap apa? Wala talmizu, jangan kamu mencela anfusakum. Mencela orang lain sebenarnya adalah mencela diri kita. Pasal orang beriman ustaz ya, bila kita kutuk orang sana, sebenarnya dia adalah seperti jasad kita juga. Orang beriman kan seperti satu jasad. Maka cela orang sana adalah seperti kita mencela diri sendiri. Dia tu teruklah sebenarnya, kamu kan sebahagian daripada satu jasad orang beriman. Maka Allah beritahu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini satu lagi penekanan, jangan kamu memanggil dengan nama yang tak baik. Bil alqab ini asalnya nama baik Ustaz. Tapi nama baik pun kena berjaga-jaga, pasal kadang-kadang orang panggil dia Mamat Islamik contohnya kan. Gelaran itu nampak macam Mamat Islamik, macam bagus kan. Tetapi bila dicakap dengan muka-mukanya sekali, itu sebenarnya adalah sebagai satu gelaran yang menghina, Allah tidak izinkan. Ya, itu sebabnya kalau ustaz panggil Fazrul, ya saya Faz. Yang itu okeylah, saya terima kan. Tapi boleh alhamdulillah kan. Tapi kalau katakan ada orang panggil Fazu ke kan, Pasu ke, lepas tu itu adalah gelaran-gelaran yang bila tidak diterima, maka itu adalah sebagai satu dosa yang Allah ingatkan. Bi'salis, ini susah baca tadi kan. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, iaitu teruk sangat, seburuk-buruk kata nama yang fasik adalah selepas iman. Apabila seseorang itu menggunakan perkataan mencarut ustaz. Perkataan-perkataan yang mencarut. Kerana apa? Kerana ada satu perumpamaan, anjing kalau dia suka ke tak suka, yang dia pandai adalah mengapa ustaz? Menyalak. Ya, bagi orang fasik, bagi orang yang tidak beriman, dia kalau dia tak boleh cakap alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah. Yang dia tahu ialah apa? Mencarutlah keluar perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya, dan ini Allah beritahu buruk dan perlu bertaubat. Siapa yang tidak bertaubat, mereka adalah orang yang zalim. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita sahkan sesuatu berita yang diterima sebelum menyebar ataupun mempercayainya. Amat penting pada zaman internet, zaman WhatsApp sekarang ini. Yang kedua, sentiasa mendamaikan orang yang berselisih kerana mukmin itu bersaudara. Ya, Muslim itu bersaudara, mukmin itu bersaudara. Yang ketiga, jauhi sikap suka menghina, mengejek dan memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk, kerana itu adalah tanda ia orang yang zalim dan perlu bertaubat daripada mengeluarkan perkataan-perkataan tersebut. Mari sama-sama kita berdoa. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah, penuh mulia ini ya Allah, di saat yang kami membaca kalam-Mu Al-Quran, di saat telinga kami dengarkan dengan ayat-ayat-Mu Al-Quran, hati kami hati yang dibaluti dengan kemanisan Al-Quran, lidah yang kami usahakan untuk menggerakkannya dengan membaca Al-Quran. Maka ya Allah, di saat yang barakah ini kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami, agar diampunkan dosa-dosa ibu ayah kami, agar diampunkan dosa-dosa mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin.
Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, andai saat ini ada di antara kami yang mana ukhuwah di antara adik-beradiknya terputus, tautkan kembali ya Allah. Ukhuwah di antara jiran tetangga bercerai ataupun terputus, hubungkan kembali ya Allah. Ikatan silaturrahim antara kami pertautkan kembali ya Arhamar Rahimin. Moga-moga dengan itu berlimpahan nikmat rahmat daripadamu mensyurah-syurah buat kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan kita mendoakan tuan-tuan terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai platform untuk sama-sama menyumbang, dan kita nak membina masyarakat yang beretika, yang sosialnya berteraskan kepada nilai iman di dalam surah Al-Hujurat. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.